Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Dan sesiapa yang dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kebendaan yang menipu daya. Surah Ali Imran ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa masjid. Masjid apa? Masjid Al-Muttaqin. Padang besar juga ni. Padang besar Kurung Anai, Arau, Guak Sanji. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah masih lagi memanjangkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah kita masih sihat, boleh mai ke masjid mengimarahkan rumah Allah dikala ramai lagi lah di kalangan ahli qaryah ataupun penduduk kampung ni yang mungkin ada kerja, tapi alhamdulillah Allah pilih kita untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Jadi sebelum saya pergi jauh, saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama Abdul Basir bin Mahdi, berasal daripada negeri Clinton, daerah Manchester, Kelantan lah, daerah Macang. Dan saya bertugas sekarang ni di JAIB, Jabatan Agama Islam Perlis. Pindah ke JAIB ni tahun lepas, bulan 2 tahun lepas. Sebelum tu saya bertugas di Labuan, sebelum tu bertugas di Kuala Lumpur. Alhamdulillah dapat bertukar ataupun berhijrah ke Perlis ni satu rahmat yang besar lah. Sebab sini sangat tenang, makanan murah dan sedap, suasana yang permai. Jadi alhamdulillah tugas di JAIB sekarang ni bahagian pendidikan. Sebelum ni bertugas bahagian penguatkuasa dan juga runding cara dengar masalah rumah tangga orang mai cerita kat kita. Jadi alhamdulillah sekarang ni bertugas bahagian pendidikan. Mungkin pada malam ni diamanahkan untuk perkongsian ihya masjid, menghidupkan masjid lah. Jadi saya ni tak berapa pandai nak ceramah, mungkin sekadar berkongsi apa yang mungkin sudah kita tahu, saling mengingatkan. Ayat yang saya baca tadi, surah Ali Imran ayat 185, berkenaan dengan setiap daripada kita akan mati. Mungkin daripada marinya penyakit COVID-19 ni, kita sudah berpengalaman. Ada di kalangan saudara mara kita, adik-beradik kita yang sudah meninggal sebab COVID ataupun bukan sebab COVID. Jadi COVID tu salah satu daripada asbab lah. Jadi yang tinggal hanya kita lah. Kita duk dengar hari ni pun ada orang meninggal di sana sini. Jadi kita masih belum meninggal lagi. Jadi mungkin saya nak sembang pada malam ni berkenaan dengan beberapa persediaan kita untuk meninggal ni. Kita memang akan mati. Kita jangan rasa sedap. Antara persediaan sebelum kita meninggal ni, mungkin esok, mungkin malam ni, bila kita sambil duduk seorang-seorang ataupun kita bawa kereta, bawa motor,
kita nak tidur malam, kita ingat ataupun terlintas di fikiran kita, kita akan meninggal pada malam ni. Contohnya, orang kata, setengah orang, jangan duk cakap pasal mati, takut mati. Memang kita akan mati. Antara persediaan luaran lah, sebelum persediaan yang utama, persediaan luaran dari sudut tubuh badan kita, ini luaran lah. Tubuh badan kita, kita pastikan tubuh badan kita ni bersih. Sebab itulah antara sunnah yang Nabi ajar kepada kita, bersihkan diri seminggu sekali tu. Potong kuku, kerat kuku, rambut pun jangan panjang sangat, payah orang nak mandi. Kemudian kuku tu jangan panjang lah, orang susah orang nak cuci dan sebagainya. Kemudian kalau boleh, tubuh kita ni jangan gemuk sangat. Kalau boleh hejah lagi lah. Kalau tak boleh, ni tak ada arah. Itu dari sudut luaran. Kemudian jaga kesihatan lah, jaga kesihatan untuk mudah melakukan ibadat. Dan dari sudut hibah, kita kepada waris kita, isteri, suami, anak-anak, kita boleh pesan siap-siap nak hibah harta kita. Mungkin kita ada lembu, ada kereta, ada motor, ada rumah, ada tanah sikit, kita boleh bagi secara hibah kepada sesiapa yang kita nak bagi, tetapi tidak boleh lebih daripada 1/3. Sebab kalau lebih tu sudah ambil hak waris, ashabul furud, orang-orang yang mewarisi harta kita. Jadi kita kena ceritalah apa yang kita nak bagi kepada sesiapa. Kemudian dari sudut hutang, kita pun tulis. Sebab mungkin ada pasangan kita, walaupun hidup sebantal, tidur sebantal, hidup lama 20, 30, 50 tahun sama dengan kita, mungkin ada yang dia tak tahu. Jadi kita tulis hutang-hutang kita, hutang kecil ke hutang besar. Sebaiknya lebih daripada umur 50 tahun ni, kita tak buat hutang barulah. Kita cuba selesaikan hutang-hutang lama, kita tidak buat hutang baru. Dan sebaiknya kita tulis dalam masa keadaan kita sihat, kita ingat ni, kita tulis. Kita berhutang dengan orang tu, dengan adik-beradik, berapa ratus, berapa ribu, kita tulis siap-siap dan kita bagi kepada waris kita, kepada pasangan kita, isteri. Yang paling banyak tahu rahsia kita ni isteri lah. Sebab tu kita tak boleh tipu bini kita. Kalau air muka kita nampak lain macam je, bini kita boleh tahu. Ini pengalaman saya jadi runding cara gitulah. Jadi mula-mula dia main mengadu, cerita bini dia begitu, bini dia begini. Ataupun bini main mengadu, dia kata suami dia banyak tahun ataupun sepanjang 18 tahun menikah dengan dia ni tak pernah pergi sembahyang Jumaat. Bini main cerita. Kemudian kita panggil suami pula. Suami pun cerita sebenarnya tidak begitu. Jadi nak ceritanya, suami ataupun isteri pasangan ni yang paling banyak tahu rahsia kita. Jadi kita tulis dan kita bagi kepada pasangan kita supaya mudah. Kita sebelum kita meninggal ni, kita cuba berusaha untuk selesaikan bayar hutang kita. Dan kalau kita meninggal dulu, sebelum habis bayar, kita minta tolong pasangan kita, anak-anak, tolong selesaikan hutang. Sebab roh orang yang berhutang ni, ia tergantung, sebagaimana dalam hadis Nabi lah. Itu dari sudut hutang, jangan buat hutang baru. Kemudian antara rahsia yang payah nak cerita, takut ada bini lain. Yang ni pun terjadi, ada kes bila meninggal, ada orang mari jumpa. Dia mengaku dia adalah isteri kepada arwah. Jadi kena cerita juga. Kalau ada bini baru, kena cerita. Cuma kena hadapi risiko lah. Risikonya tak tahulah kenapa. Itu dari sudut luaran.
jaga kesihatan dan kita pesan apa yang patut. Kemudian apa yang kita nak titik beratkan dari sudut diri kita, dari sudut amalan, yang pertamanya ialah kita bertaubat. Taubat yang betul-betul. Kita dulu samalah, saya ke yang bercakap ni ataupun tuan-tuan, tuan-tuan mungkin, ayah-ayah, ibu-ibu mungkin dengar apa yang saya cakap ni sebab tak tahu rahsia saya, tak tahu aib. Saya pun banyak rahsia, banyak aib, banyak dosa yang ditutup oleh Allah. Sebab itulah kita ni alhamdulillah banyak dosa kita, aib kita, kekurangan kita ni Allah tutup. Jadi bila Allah dah tutup rahsia kita, kita jangan duk cerita kepada orang. Contohnya kita dah kita kata orang lama lah, orang tua, kita pun duk sembang, kita nak kata kepada orang muda ni, kita ni hebat dulu. Kita cerita dalam kampung ataupun di Perlis ni, kita lah yang hebat. Semua orang kenal sebab kita lah dulu kita gangster. Kita tak payah cerita kepada orang. Apa yang kita buat dulu tak payah cerita. Dosa-dosa dulu jangan cerita kepada orang. Tak kira kita gangster ke, kita ni banyak awet ke, banyak markah dan sebagainya, jangan cerita. Dosa kita jangan cerita kepada orang. Sama ada cerita dalam keadaan biasa ataupun lebih-lebih lagi kita berbangga. Jangan bangga dengan dosa yang kita dah lakukan. Jadi kita taubat sungguh-sungguh, kita tak buat dah dosa yang kita buat dulu. Taubat ni bukan tak larat. Taubat ni sebab kita memang takut kepada Allah, kita benci dosa yang kita buat dulu. Bukan sebab kita sakit lutut dah sekarang ni, jadi kita kuranglah buat dosa. Kalau di Lembah Kelang, di KL, Selangor, banyak tempat-tempat yang lara lah, tempat-tempat clubbing. Jadi orang-orang di sana bila dah tua ni tak pergi clubbing, tak pergi disco. Jadi dia bukan bertaubat, tapi sebab dia sakit lutut, kena gaut dan sebagainya, jadi dia tak buat maksiat. Itu bukan bertaubat. Jadi taubat ni dalam keadaan kita boleh buat, tapi kita tak buat sebab kita memang benar-benar takut kepada Allah. Antara dua unsur utama bagi orang beriman ialah takut dan harap, yang kena seimbang. Takut ni kita takut kepada azab Allah. Kita sudah belajar, kita sudah mendekati belajar berkenaan dengan agama ni. Jadi perasaan takut tu boleh jaga diri kita supaya kita tidak buat dosa. Kemudian dalam masa yang sama, kita buat amal ibadat ni, kita juga tak boleh rasa selesa. Di sebalik dalam amal ibadat kita mengharapkan rahmat, seimbang takut dan harap. Takut kepada azab Allah dan harap kepada rahmat Allah. Bukan sebab ibadat kita, tapi kita harap rahmat kasih sayang Allah. Allah lepaskan kita daripada neraka. Dalam ayat tadilah, sebenar-benar kejayaan yang sebenar-benarnya ialah kita dapat fama zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dilepaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah sebenar-benar kejayaan. Faqad faz wa mal hayatud dunya. Dan banyak kebendaan, harta benda dunia ni banyak menipu. Memanglah dunia sekarang ni banyak menipu. Lagi-lagi dunia media sosial. Dari sudut gambar, media sosial ni sangat banyak menipu. Dari sudut amalan, dari sudut apa yang macam-macam lah. Dari sudut ambil gambar nampak elok muka, tapi sebenarnya itu filter. Dan juga banyak benda-benda lain, semua tu tipu daya. Media sosial lagi tipu daya. Dan dunia ni banyak tipu daya. Kalau kita nak pergi pasal tipu daya ni, sifat nifak lah, sifat munafik ataupun sifat hipokrit. Jadi di atas dunia ni banyak orang yang bermuka-muka dalam banyak keadaan, dalam banyak peringkat. Bermuka-muka kepada bos, bermuka-muka dengan orang,
sebab macam-macam lah untuk kepentingan peribadi dan sebagainya. Jadi kita bertaubat, peringkat pertamanya kita bertaubat di atas segala dosa yang kita buat. Jangan berbangga dengan dosa yang kita buat dulu. Taubat yang betul-betul yang kita dah belajar berkenaan dengan taubat ni, kita tinggal menyesal dan kita berazam tidak akan buat lagi. Dosa ni banyaklah, dosa yang besar antaranya kita belajar antara 70 dosa besar. Dan dosa besar yang sekarang ni, dosa besar yang dianggap biasa itu banyak. Antaranya ialah mengumpat. Kalau dulu mengumpat ni ditukar namanya kepada bergosip. Bergosip ataupun sekarang ni membawang. Membawang itu adalah satu dosa besar. Dulu kita seorang ataupun dua orang. Sekarang ni kita membawang, mengumpat ni ramai-ramai dalam grup WhatsApp, grup-grup Facebook, kelab dan sebagainya. Jadi mengumpat itu adalah satu dosa besar yang hari ini dianggap sebagai dosa kecil sahaja. Dan semua orang, termasuk saya yang bercakap ni pun terlibat. Dulu orang kata orang perempuan suka mengumpat, sebenarnya lelaki pun sama ataupun lebih kurang lah. Jadi banyak mengumpat. Tak semayang, itu pun dosa besar, tapi ramai orang yang tak semayang. Kalau dalam bab semayang ni, ramai orang Islam, ramai orang atas muka bumi ni, tapi hanya sedikit sahaja yang Islam. Daripada ramai-ramai orang Islam ni, sedikit sahaja yang sembahyang. Yang sembahyang tu adalah minoriti. Dalam ramai-ramai yang sembahyang ni, minoriti lagi yang lekat, istiqamah ataupun konsisten 5 waktu. Ada yang 3 waktu, 2 waktu. Daripada ramai-ramai yang istiqamah, lagi kurang yang khusyuk. Yang ramainya nampak kita semualah. Kita nampak semua berjamaah. Alhamdulillah lah kita semayang di awal waktu secara berjamaah. Tapi sedikit sahaja, segelintir sahaja yang khusyuk. Yang ramainya duk layan fikiran, duk ingat kepada anak, duk ingat kepada kambing, lembu, bendang, harum manis dan sebagainya. Sepanjang sembahyang tu duk ingat, ataupun majoriti, kebanyakan 70% daripada sembahyang kita duk ingat benda lain. Walaupun sebenarnya kita tengah menghadap Allah. Ada orang dia sembahyang tapi dia tidak sedar dia tengah sembahyang. Ini ramai, termasuk saya. Jadi kita kena ada unsur khusyuk, sebagaimana kita belajar dulu dalam kitab Muniyatul Musalli. Dalam kitab Muniyatul Musalli ni, Syekh Daud Al-Fatani dia ajar kepada kita kena ada unsur-unsur yang khusus. Kita didik diri kita lah. Bila kita tunduk rukuk, tunduk kepada Allah ni, ada unsur tazallul contohnya. Kita menghinakan diri kita kepada Allah. Kita tunduk, kita kena sedar kita ni tunduk kepada Allah. Jangan kita tunduk tubuh kita tetapi hati kita tidak rasa tunduk kepada Allah. Sebab tadilah kita tidak ada ihsan, sebagaimana hadis yang kedua dalam hadis 40 tu yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Al-ihsan ni kita rasa ataupun anta'budallah ka'annaka tarah. Kita sembahyang ni, kita beribadat seolah-olah kita nampak Allah, ataupun sekurang-kurang khusyuknya kita sedar kita ni tengah sembahyang. Ramai orang sembahyang tapi dia tak sedar dia ni tengah sembahyang. Ini ramailah, termasuk saya. Jadi kita bertaubat yang pertama. Yang kedua, kita cuba untuk memperbaiki amalan kita, sebagaimana hadis yang Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi pegang tangan, sebab ini simbolik ataupun menunjukkan Nabi nak ajar kepada Mu'adz ni sesuatu yang penting, sesuatu yang special. Jadi Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita semua sentiasa baca doa ni. Ya Allah, tolonglah
tolonglah aku untuk sentiasa ingat ala zikrik. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya sentiasa ingat kepada Engkau. Ingat ni dalam hati kita ataupun di mulut kita berzikir. Baru-baru ni kecoh berkenaan dengan ada seorang ustaz tu, dia sebut berkenaan dengan zikir. Zikir yang Nabi ajar kepada kita, kepada umat ni adalah berat. Sebenarnya Nabi ajar ni, kalau nak banding zikir yang Nabi ajar berbanding dengan zikir yang telah ditambah oleh golongan yang terkemudian ni, zikir yang Nabi ajar tu adalah mudah. Kalau kita banding secara perbandingan mudah lah. Contohnya, selepas sembahyang, dulu kita belajar selepas sembahyang Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tapi kalau kita rujuk kepada zikir yang Nabi ajar sebenarnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalau yang orang tambah tu, selepas daripada sembahyang, tak ingat Alhamdulillahilladzi, tak ingat dah. Yang lain lah selain daripada yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar sebenarnya adalah lebih mudah. Ada kitab yang disusun oleh antara ulama kita semasa, banyak amalan mudah yang memang Nabi ajar tetapi pahalanya sangat banyak. Subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Baca yang ni pun, tapi walaupun pendek, pahalanya sangat banyak, berat di timbangan amal. Jadi sebenarnya yang Nabi ajar ni adalah mudah berbanding apa yang ditambah oleh orang-orang yang terkemudian. Yang ditambah tu dengan cara-cara yang tertentu, kaifiat yang tertentu, itulah yang payah sebenarnya. Kalau kita masuk dalam kelompok tertentu, dia reka zikir-zikir, cara, dan juga dia hadkan kelompok tertentu. Kalau nak masuk kumpulan ni, kumpulan yang mendakwa cara yang lebih power lah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau nak belajar, kena join kumpulan tu, dan tidak diajar kepada semua, ajar kepada kumpulan dia saja. Malam-malam yang tertentu, di Perlis pun ada kumpulan-kumpulan ini dengan kaifiat cara berzikir yang tertentu. Ini yang dipanggil sebagai secara eksklusif. Jadi mengajar agama secara eksklusif. Sedangkan Nabi ajar ni kepada semua. Syariat, zikir, ibadat yang Nabi ajar sesuai untuk semua. Sebab itulah contoh yang paling mudah, tidak ada pakaian yang khusus dalam Islam. Yang penting tutup aurat. Saya alhamdulillah pergi bertugas di Labuan, kemudian kita tengok ke Sabah. Kalaulah Islam ni ada pakaian yang khusus, contohnya kena pakai jubah, kena pakai baju Melayu. Jadi susah orang-orang Sabah contohnya, orang Bajau, orang Kadazan, orang-orang yang bukan Melayu. Jadi orang-orang Bajau laut ataupun Bajau hutan, dia nak mendalami Islam ni kena pakai pakaian yang khusus. Nak cari jubah macam mana. Dan Nabi ajar contohnya berzikir ni tidak perlukan kepada tasbih, biji tasbih. Jadi kalau perlu kepada biji tasbih tu susah bagi orang-orang yang nak masuk Islam. Sebab itulah Islam ni sesuai untuk semua kaum, semua bangsa, semua puak, dan tidak eksklusif kepada mana-mana bangsa. Jadi boleh berzikir apa yang Nabi ajar, berzikir dengan jari sahaja. Boleh guna biji tasbih, cuma tidak semestinya dengan biji tasbih. Islam ni memang mudah dan sesuai untuk semua golongan. Jadi tak kenalah seorang ustaz tu kata
zikir yang diajar oleh Nabi ini berat. Sebenarnya sebaliknya, zikir yang diajar oleh Nabi adalah mudah, ringan dan boleh diamalkan oleh semua orang. Dan dia kata Nabi ini tak boleh banding Nabi dengan kita. Kalau Nabi buat cara tu sesuai untuk dia, kalau kita ni tak sesuai, sebab kita ni jauh, kita ni sangat kotor, kita ni jauh lah banyak dosa. Itu juga sebenarnya perkataan-perkataan sebegitu lama-lama dia menjauhkan masyarakat daripada Islam, daripada sunnah-sunnah ajaran yang Nabi tinggalkan, yang betul-betul Nabi tinggalkan. Lama-lama orang yang betul-betul mengamalkan sunnah Nabi dianggap orang pelik, tak ikut orang ramai, ataupun tak ikut kebiasaan, tak ikut adat tempat kita. Sebenarnya Nabi ajar mudah. Contoh yang mudah, mungkin alhamdulillah di tempat ni tak buat lah. Kalau tempat saya dulu di Kelantan, bila orang meninggal, nak keluarkan jenazah daripada rumah, sembahyang jenazah ni di rumah, nak keluarkan jenazah daripada rumah, dia azan dulu. Azan tu ambil daripada mana? Tak tahu ambil daripada mana. Sepatutnya azan ni untuk masuk waktu solat 5 waktu ni. Tapi direka oleh masyarakat di tempat saya, nak keluarkan bila mayat nak keluar daripada rumah, azan dulu. Tak tahu lah rekaan. Jadi kalau kita tak buat, kita dianggap pelik. Sebenarnya tak buat itulah yang diajar oleh Nabi. Satu lagi, azan ni bila orang nak pergi haji, jadi nak menghantar jemaah haji ni keluar daripada rumah, azan dulu. Ini juga satu perkara yang pelik. Sama macam selepas solat jenazah. Solat jenazah ni yang Nabi ajar baca doa di dalam solat. Selepas sembahyang tu tidak ada doa dah. Kita nak mendoakan kepada si mati di dalam solat. Kita baca panjang-panjang. Apa yang Nabi ajar kepada kita, kita baca semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir li hayyina dan sebagainya. Apa yang Nabi ajar tu kita baca di dalam solat jenazah. Habis assalamualaikum, selepas tu Nabi tak ajar dah baca doa selepas solat jenazah. Tapi kalau di tempat yang baca doa selepas solat jenazah tu, kalau kita tak buat, bila kita habis solat jenazah, kita pun minta boleh angkat jenazah. Jadi kita akan dianggap sebagai orang yang pelik. Sebenarnya kita nak mengembalikan kepada amalan yang Nabi ajar. Tapi bila masyarakat situ buat yang lain dan kita buat yang asal, jadi kita ni yang dianggap sebagai pelik. Jadi fitnah, kita ni difitnah. Jadi Allahumma a'inni, kita sentiasa minta tolong. Kita baca selepas kita tasyahud akhir tu, di akhir tu antaranya Nabi ajar supaya kita minta berlindung daripada azab kubur. Dan juga kita baca doa ni, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk sentiasa ingat kepada Engkau. Kemudian wa syukrik, bersyukur. Sentiasa syukur ni kita hargai, kita terima kasih kepada Allah. Allah bagi nikmat banyak kepada kita. Semakin banyak nikmat, semakin lalai sebenarnya. Semakin kita rasa selesa dengan nikmat, semakin jauh daripada Allah. Contoh yang paling mudah yang saya sebut di banyak tempat, dulu susah nak makan pun susah. Kalau makan, saya ingat dulu masa kecil, seekor ikan tu kita bagi adik-beradik kita 3 orang. Sekarang ni mewah, sangat mewah.
Kalau kita pergi ke kedai-kedai makan, restoran-restoran, lagi-lagi di hotel-hotel, yang pesan tu memang makan tak habis. Jadi disebabkan banyak nikmat, banyak duit, orang ramai yang kufur, yang tidak menghargai nikmat yang Allah bagi. Itu dari sudut makan. Dari sudut rumah kita, dulu memang susah tandas di luar rumah. Nak membuang tengah-tengah malam, kena minta teman. Jadi jauh, mungkin jauh 10 meter, 5 meter keluar daripada rumah. Sekarang ni, tapi walaupun di luar rumah, dulu Tok Wan kita, dia boleh istiqamah. Kita ingat Tok kita, arwah nenek, dia sembahyang, sejadah yang dia guna tu berbekas tempat letak lutut dan tapak tangan. Haus. Kita sekarang ni alhamdulillah PKP, mai Covid ni, jadi kita guna sejadah yang ada kat rumah. Jadi adalah yang haus sikit. Jadi arwah Tok ataupun nenek kita dulu memang sembahyang malam tu sampai haus tempat lutut, tempat tapak tangan. Walaupun tandas ni di luar rumah. Sekarang ni bukan di dalam rumah, tetapi di dalam bilik. Di dalam bilik kita ada tandas. Kalau kita rasa malas malam tu, malas nak bangun berjalan, kita pun bergolek. Bergolek masuk dalam tandas. Boleh, sebab dekat je. Tapi berapa ramai daripada kita yang istiqamah bangun malam. Kita mujahadah. Mujahadah, erti mujahadah ni ialah kita pulul. Kita bersusah payah, berusaha, bersungguh-sungguh untuk buat sesuatu. Itu mujahadah. Tapi sekarang ni tak perlu mujahadah, tak perlu bersungguh-sungguh, sebab mudah. Kita berjalan 2-3 langkah, jumpa tandas, jumpa bilik air, dan mudah untuk kita membersihkan diri, kencing dan sebagainya. Kita berwudu dan kita sembahyang malam, qiyamul lail. Tapi berapa ramai daripada kita yang boleh pegang amalan ni? Qiyamul lail syaraful mukmin. Qiyamul lail, menghidupkan malam ni adalah satu kemuliaan bagi orang beriman. Sebab itulah kita kata, semakin banyak nikmat, semakin selesa, sebenarnya semakin ramai yang lalai, yang semakin jauh daripada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin kita lupa untuk menghargai nikmat yang kita ada. Kita banyak duit, jadi banyak beli barang di rumah kita. Jadi kalau kita perhati, balik ni kita perhati, saya, ayah-ayah, ibu-ibu balik di rumah, kita perhati di rumah kita ni, banyak benda yang kita tak guna tapi kita simpan. Tupperware contohnya. Minta maaf, orang kampung ni tak suka kot simpan Tupperware. Ada tu buat koleksi, dia suka color turquoise contoh. Satu almari Tupperware, jenama Tupperware lah, bukan jenama tipuware. Jadi semua tu tidak guna, hanya koleksi semata. Banyaklah pakaian kita. Pakaian bukan satu almari, hampir satu bilik. Satu bilik pakaian yang kita tak pakai. Elok tetapi kita tak pakai ataupun kita jarang. Jadi kita balik ni, sebab kita nak mati, kita balik ni, kita geledah, kita cek selongkar bilik kita buang, buka, keluarkan semua barang-barang, pakaian, semua harta kita, yang di dapur dan sebagainya. Yang tak pakai itu kita, yang tak guna, kita sedekah, kita jual ataupun kita sedekah. Jadi kita kosongkan rumah kita daripada sesuatu yang membazir, yang kita tak guna. Yang saya boleh cakap ni sebab saya selalu pindah daripada Kuala Lumpur pun ada beberapa rumah, buah rumah, pindah-pindah. Jadi bila kita pindah ni, kita tahu di rumah kita memang sangat banyak benda, perkakas, perabot yang kita ada, yang kita tak guna. Jadi tak kira lah rumah orang susah, rumah orang yang sederhana, lagi-lagi rumah orang yang senang, memang banyak yang kita membazir. Jadi kita balik ni, kita sedekah kepada orang. Jadi alhamdulillah, bila kita mati ataupun kita nak mati ni, kita akan rasa lega. Kita tidak akan ditanya, sebab itu adalah salah satu kita kufur nikmat. Kita tidak menghargai
nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sebab kita ada tapi kita tidak guna. Itu salah satu daripada tanda kita syukur. Kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku supaya sentiasa ingat kepada Engkau, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, yang ni yang saya nak highlight, wa husni ibadatik, dan memperelokkan, sentiasa memperelokkan ibadat kepada Engkau. Dari sudut tadilah, dari sudut ibadat yang paling utama, ibadat sembahyang ni, memperelokkan dari sudut kualiti. Lama dah kita sembahyang, tetapi kita jaga dari sudut kualiti khusyuk. Yang paling kurang khusyuk tadi ialah kita sedar kita tengah sembahyang, kita sedar kita tengah menghadap Allah. Antara perkara yang boleh membantu kita sembahyang khusyuk ialah kita perhatikan apa yang kita baca. Kita bawa hati kita ni tengah menghadap Allah. Walaupun kita ada masalah, kita ada kerja-kerja rumah, nak siapkan rumah, projek kita, bisnes kita, tapi jangan kita bawa dalam sembahyang. Kita tinggalkan dulu. Kita kosongkan hati kita, hanya ingat kita ni tengah sembahyang dan kita tengah menghadap Allah. Itu yang paling besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, lebih daripada segala-galanya. Dalam sembahyang Allah lah yang paling besar, di luar sembahyang pun Allah yang paling besar. Jadi itu dari sudut kualiti. Dan dari sudut bacaan kita baca yang wajib dan kita baca yang sunat. Dan kalau boleh sembahyang ni lama, jangan sekejap. Sembahyang yang kita ikut imam ni, kita terpulang pada imam lah. Dan kalau imam baca lama panjang, kita jangan komplain. Kalau contohnya imam muda, imam 2, mungkin saya tak kenal imam sini, imam 2 ni baca panjang sikit, jangan kita pergi jabat agama ataupun kita telefon bahagian pengurusan masjid ni, minta tukar imam 2 ni sebab dia selalu baca panjang. Kita terima kasih kepada dia, supaya bila panjang ni kita boleh lebih menghayati solat. Jangan nak cepat, sebab kita tengah berada di dalam sesuatu ataupun masa yang eksklusif, masa bersama dengan Allah. Itulah masanya kita ibadat yang khusus. Kita bermunajat, kita merayu, kita berdoa, kita tawajuh, fokus hati kita ni kepada Allah. Dari sudut kualiti khusyuk, dari sudut lamanya ingat, dan memang tak kiralah kita mati macam mana sekalipun, adalah orang-orang yang special ni dipilih oleh Allah mati di dalam solat. Ini jaranglah, tapi di negara kita pun ramailah. Ada beberapa orang yang meninggal di dalam sujud. Kita kalau boleh kita nak, tapi takdir Allah lah. Allah dah pilih kita mati macam mana. Cuma kita mengharapkan Allah ambil nyawa kita ni semasa kita tengah beribadat, ataupun semasa kita dah bertaubat, kita tinggalkan dosa-dosa, bukan kita tengah buat dosa. Jadi sentiasa kita upgrade. Bila kita nak mati ni, upgrade ibadat kita. Kita belajar bagaimana ibadat yang Nabi buat. Kalau boleh Nabi buat begitu, kita tiru sebagaimana yang Nabi buat. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang macam tadilah, yang nak menjauhkan orang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni diutuskan untuk semua bangsa, untuk semua orang. Semua boleh buat. Kalau orang yang khusus untuk orang Melayu je boleh buat, jadi susahlah. Orang Afrika, orang Sudan, orang-orang yang bangsa jauh daripada kita ni, agama Islam ni memang sesuai untuk semua. Dari sudut hutang-hutang kita cuba selesaikan, dan hak-hak orang, kita pinjam barang orang,
ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan, kita cuba selesaikan. Dan kalau kita buat silap dengan orang, kita minta maaf. Kalau boleh, kita jumpa secara peribadi, face to face, kita jumpa dia, kita minta maaf. Dan kalau boleh, kita sebut kesalahan kita. Aku dulu pernah fitnah, pernah mengumpat hang, jadi aku nak minta maaf lah. Jadi kita sebut secara khusus, kita minta maaf dan kita maafkan orang. Dan sebelum kita meninggal ni, yang kita tak tahu, saya dulu ke ataupun ayah-ayah, ibu-ibu dulu, tak tahu bila kita bertaubat, minta maaf dengan orang, sentiasa minta maaf. Dan jangan kita buang daripada diri kita penyakit hati, penyakit dengki. Kalau boleh, akhir-akhir usia kita ni, sebab kita memang hidup sekejap je, dalam kubur mungkin lebih lama. Kita hidup 60 tahun, dalam kubur mungkin beratus tahun, dan di akhirat nanti khalidina fiha abada, masuk dalam syurga. Itu yang kita impikan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi kita pulun dah antara motivasi yang saya cerita, motivasi untuk diri saya dan di banyak tempat ni. Ada seorang jemaah, dia sudah baru saja sebulan lebih meninggal. Jemaah di kampung dekat-dekat dengan Wang Kelian. Dia pencen tentera, dan antara amalan baik dia, setiap hari 3:30 hingga ataupun 4 pagi, setiap hari dialah yang mula-mula masuk masjid. Dia mula-mula yang buka masjid. Imam tak mari lagi, tak bangun lagi. Imam ke Bilal, dialah yang mula-mula. Pukul 3:30, pukul 4 pagi. Saya pun tanya dia, saya baru je kuliah situ, tanya dia, berapa lama dah? Kita ingatkan mungkin baru lepas bulan Ramadan tahun ni, ataupun setahun, 2 tahun. Dia kata dekat 30 tahun. 30 tahun hari-hari 3:30 pagi, pukul 4 pagi, istiqamah. Mari ke masjid, bukan mari ke masjid duduk tengok Facebook, tengok YouTube, tetapi mari ke masjid mengaji Quran, sembahyang mengaji. Dia boleh khatam banyak kali dalam, saya tak ingat, dalam setahun. Bukan bulan Ramadan, tapi setahun tu boleh khatam lebih, saya rasa lebih daripada 10 kali. Dia boleh buat begitu 30 tahun, baru saja meninggal sebulan lebih. Jadi mungkin boleh jadikan motivasi untuk kita lah. Sebagaimana yang kita, tak apalah kita tak mari ke masjid, kita buat di rumah kita, tandas di dalam bilik je, kita sembahyang. Bermula dengan 2 rakaat, kemudian kita tambah sembahyang 2 rakaat, kita tambah dengan berzikir, kemudian tambah lagi dengan mengaji. Masa tu masa yang ikhlas, kita betul-betul ikhlas di dalam ibadat kita. Dan jangan pula cerita kepada orang. Esok tu mari sembahyang subuh tu menguap, mengantuk, kemudian orang tak tanya, dia cerita, oh mengantuk semalam bangun awal. Jangan duk cerita pada orang. Itu amalan rahsia kita dengan Allah. Ataupun buat-buat mengantuk depan orang. Jangan cerita amalan. Kita mengharapkan daripada amalan tu amalan yang pure, betul-betul suci, ikhlas kerana Allah. Jadi kita pulun mujahadah untuk masa yang sekejap ni atas dunia. Atas dunia pun lama dah, daripada kita hidup dulu sampailah ke usia kita sekarang. Dan yang berbaki ni kita tak tahu, memang kebanyakannya lebih singkat lah daripada yang kita dah hidup dah. Kita hidup dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mungkin kita berbaki setahun, 2 tahun, seminggu ataupun sebulan ni. Kita pulun mujahadah supaya kita tak sibuk dah dengan benda-benda yang remeh-temeh, ataupun kita kena berkira, sebagaimana dalam hadis Nabi,
hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang dana nafsahu, orang yang berkira diri dia. Berkira ni setiap apa yang kita buat hari ni, kita fikir apa yang aku duk buat ni ada nilai tak di akhirat. Contohnya kita ni dalam kerja buat sehari ni, kita macam nak menggembirakan orang tu, nak entertain, nak memuaskan hati orang tu. Jadi kita nilai balik apa yang kita duk pulun, kita belanja ke, kita menggembirakan dia, ada nilai tak di akhirat. Jadi kalau ada nilai, kerja-kerja agama contohnya, kita teruskan. Tapi kalau kita duk sibuk dengan sesuatu yang tidak ada nilai, kita tanyalah orang, tidak ada nilai, maka kita tinggalkan. Contohnya dari sudut hobi, ada orang suka konvoi, ada orang suka mengail. Kita mengail tu bagus, mengelakkan diri kita daripada sesuatu yang maksiat dan sebagainya. Tapi kita cari sesuatu yang nilai banyak, nilai yang sangat lebih baik di akhirat. Kita tinggalkan sesuatu yang kurang bernilai di akhirat. Kita berkiralah man dana nafsahu, dia berkira dengan diri dia untuk buat sesuatu yang ada nilai yang tinggi di sisi Allah di hari akhirat. Sebab kita ni tak lama dah. Kalau tidak tuan dulu, ayah-ayah dulu, saya dulu. Jadi saya rasa itulah sedikit perkongsian ataupun sembang secara santai supaya dapat menyedarkan diri saya dan mungkin juga ayah-ayah, ibu-ibu, supaya kita lebih berhati-hati, lebih berkira dengan diri kita, kita buat sesuatu yang ada nilai yang tinggi kita di akhirat nanti. Itu saja. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan kalau ada rezeki kita dapat berjumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.